Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan dan kepada pensyarah kita Dr. Syed Muhammad Jeffrey. Pada pagi ini kami akan membentangkan tajuk pembentangan untuk fiqh ibadah iaitu hukum air dan najasah dari segi perspektif silam dan semasa. Rakan-rakan yang akan bentangkan khusus ini adalah saya sendiri, Ahmad Asri bin Ismail, kemudian Puan Endang Haryati binti Ayub dan Encik Wan Ibrahim bin Wan Yusof. Untuk pengenalan kita, pertamanya saya ingin memperkenalkan apakah hukum air ini dan najasah ya. Jadi adalah menjadi satu kewajiban ke atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang berakal, bahawa dia perlu mengetahui akan segala syariat agamanya. Dipetik daripada kitab Matla'ul Badrain. Setelah mengetahui usul agama iaitu usuluddin, perkara pertama yang perlu dipelajari sebagai furuk ya, itu cabang, ialah bicara berkenaan hukum bersuci. Kemudian diikuti dengan solat, zakat, puasa dan haji. Kita tak dapat nafikan bahawa hukum bersuci ini adalah perkara yang utama. Perkara pertama untuk dipelajari selepas kita mempelajari ilmu usuluddin, kerana ianya merupakan syarat untuk mengesahkan ibadat solat kita. Ya. Di dalam hukum bersuci, iaitu kitab Ahkamul Taharah, perbincangan utama adalah berkisar kepada air yang sah dibuat bersuci daripada hadas serta najasah. Begitu juga hukum berkaitan bejana dan bekas yang digunakan. Dan ulama juga telah sepakati bahawa segala air yang turun daripada langit, yang daripada hujan dan embun, air sungai, air mata air, air laut dan sebagainya adalah suci lagi menyucikan. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis telah diterangkan tentang kegunaan air kepada kehidupan dan kepentingannya dalam memastikan kelangsungan hidup semua makhluk dan keseimbangan ekosistem. Jadi dalam usaha mengawal kualiti, Islam telah mengajarkan penganutnya tentang akhlak atau etika penggunaan air, kerana cara penggunaan air juga memberi kesan terhadap kualiti air. Setiap individu Muslim bertanggungjawab menggunakan air dengan cara penggunaan yang rasional dan saksama. Air ataupun dalam bahasa Arabnya al-ma' dilafazkan sebanyak 63 kali di dalam Al-Quran. Kerana ia mengandungi pelbagai hikmah yang tersurat dan tersirat yang perlu terus kita selidiki. Ya, kehebatan air juga dinyatakan sebagai asas penciptaan semua makhluk. Justru air diumpamakan sebagai ciptaan Allah SWT yang kedua hebat selepas manusia. Melalui ayat-ayat Quran, Allah telah menyatakan pelbagai informasi berkaitan air, termasuklah ilmu hidrologi seperti firman-Nya yang berikutnya, wa anzalna minas sama'i ma'a biqadarin faskannahu fil ardi wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan ia tersimpan di bumi, dan sungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Ini surah Al-Mu'minin ayat 23, surah 23 ayat 18. Seterusnya, dengan rasa takzimnya saya ingin menjemput Puan Endang Haryati untuk menyampaikan hukum air. Jadi saya persilakan Puan Endang Haryati. Perlu buka mic Puan Endang. Silakan Puan Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan untuk membaca bahagian hukum air. Sebelum menelusuri konsep kualiti air, perlu difahami terlebih dahulu sumber-sumber air yang diiktiraf berkualiti secara mutlak dalam perundangan Islam. Berikut 4 macam air dan pembahagiannya dalam Islam. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Kategori air ini dibolehkan untuk diminum dan dipakai untuk bersuci atau menyucikan benda lain
Air yang masih murni, yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi dan belum berubah keadaannya. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi, terdapat 7 macam air yang termasuk dalam kategori air suci lagi menyucikan ini. Seperti mana ia berkata, yang bermaksud air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air perigi, air mata air salji dan air dari hasil hujan ais. Ada juga termasuk dalam air yang suci lagi mensucikan ini ialah air embun, juga termasuk dalam kategori air mutlak. Okey, kalau berdasarkan surah Al-Anfal ayat 11 yang firman Tuhan yang bermaksud, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, iaitu teguh pendirian. Ini berdasarkan surah Al-Anfal ayat 11. Dalil yang membolehkan bersuci dengan menggunakan air laut berdasarkan hadis berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai air laut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laut itu suci airnya dan bangkai di dalamnya halal dimakan. Bagi dalil yang mengharuskan bersuci dengan air perigi, air bawah tanah, air graviti, air mata air dan seumpamanya adalah para sahabat mengajukan soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah berwuduk dengan air perigi buda'ah, sedangkan perigi itu airnya telah digunakan untuk mencuci banyak orang, wanita haid dan mereka yang berjunub. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu suci dan menyucikan, tiada sesuatu pun yang menajiskan air itu. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dalam Jami' At-Tirmizi 1638. Bagi dalil yang mengharuskan penggunaan air salji dan embun untuk bersuci adalah bersandarkan kepada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah bertakbir untuk solat, sebelum membaca Al-Fatihah, beliau berhenti sejenak. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, apakah yang engkau baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku membaca, ya Allah, di dalam yang bermaksud ya Allah, engkau jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau telah menjauhkan barat dan timur. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan seperti dibersihkannya pakaian dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan dengan ais dan embun. Kalau diikutkan, ini adalah terjemahan daripada doa iftitah yang doa iftitah yang pilihan yang kedua, iaitu yang bermula dengan Allahumma ba'id baini itu ya. Yang itu sehingga akhir ayat lah. Walaupun pada kategori ini air mengalami perubahan, hal itu hanya terjadi salah satu dari semua sifatnya, yang 3 warna, rasa dan baunya seperti berikut. Berubah kerana tempatnya seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Berubah kerana lama tersimpan seperti air kolam. Berubah kerana sesuatu yang terjadi padanya seperti berubah kerana ikan atau kiambang. Berubah kerana tanah yang suci, begitu juga berubah yang sukar memeliharanya. Misalnya berubah kerana daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air yang lainnya. Air suci tetapi tidak mensucikan. Ini adalah kategori yang kedua, iaitu kategori ini memiliki zat yang suci namun tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan ataupun membersihkan hadas atau najis. Ada 3 kategori air yang termasuk dalam air suci tetapi tidak mensucikan. Air yang telah berubah salah satu sifatnya kerana bercampur dengan sesuatu benda yang suci, selain dari perubahan yang tersebut di atas seperti air teh, air kopi dan sebagainya. Air sedikit kurang dari 2 kolah,
tempatnya persegi panjang yang mana panjangnya, lebarnya, dalamnya ialah 1 suku hasta. Kalau tempatnya bundar maka garis tengahnya 1 hasta, dalam 2 suku hasta dan keliling 3/1/7 hasta. Sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Air dari pokok atau air buah-buahan seperti air yang keluar dari tekukan pokok kayu, iaitu air nira, air kelapa dan sebagainya. Ini masih lagi dalam kategori air yang suci tetapi tidak boleh mensucikan. Kita pergi kepada kategori yang ketiga, iaitu air mutanajis atau air yang bernajis. Dalam air mutanajis merupakan air yang memiliki volume kurang dari 2 kolah, lalu terkena atau jatuh barang najis atau air yang melebihi 2 kolah namun berubah salah satu sifat air kerana terkena najis. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna dan baunya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Kategori yang keempat iaitu air musyammas atau air yang makruh. Yang termasuk dalam kategori air musyammas jika air ini dijemur di bawah sinar matahari dengan menggunakan wadah logam selain emas dan perak. Air di kategori ini makruh digunakan untuk badan namun tidak untuk pakaian, kecuali air yang terkena sinar matahari di tanah seperti air sawah, air kolam dan tempat-tempat yang tidak akan berkarat. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian ya Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Hadis ini riwayat Baihaqi. Okey, seterusnya saya menjemput Encik Wan Ibrahim bin Wan Yusof untuk membaca part seterusnya, pengamalan hukum air dan najasah. Silakan. Assalamualaikum. Saya Wan Ibrahim. Menerangkan tentang pengamalan hukum air, iaitu air dan najasah. Iaitu pertama sekali ialah kita nak terangkan tentang pengertian bersuci. Pengertian bersuci pada bahasa artinya iaitu membersihkan diri atau sesuatu dari sebarang kekotoran ataupun najis. Manakala dari segi hukum, pula ulama telah sepakat bahawa bersuci daripada najis dan hadas adalah wajib, iaitu dengan menggunakan alat yang sah, iaitu bersuci dengan air mutlak, tanah yang suci dan batu yang kesat lagi suci. Okay. Terdapat banyak dalil nakli, dalil yang diambil sama ada daripada hadis ataupun daripada Al-Quran, iaitu tentang bersuci ini yang menyarankan amalan berjimat cermat dalam penggunaan air. Seperti Imam Bukhari ada meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW berwuduk dengan 1 cupak air sahaja. Jadi kalau berlebih-lebihan dalam berwuduk ini adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 ada bermaksud, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membazir. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang melampau ketika bersuci dan berdoa. Makruh membasuh dan menyapu lebih daripada 3 kali basuhan atau sapuan yang yakin atau kurang daripada itu. Nabi SAW bersabda, sebaik saja berwuduk dengan membasuh 3 kali. Demikianlah wuduk yang sempurna dan dituntut, tidak melebih-lebihkan. Nabi ditanya mengenai mandi, lalu dijawab,
oleh Nabi SAW mengambil 3 cebok air dengan 2 tapak tangan. Kemudian Nabi SAW mencurahkan di atas kepalanya, kemudian di seluruh jasadnya, iaitu dalam riwayat Sahih Bukhari. Daripada Jabir radhiyallahu an, dia telah ditanya tentang mandi, lalu dia berkata, memadailah bagi kamu menggunakan 1 gantang air. Kata lelaki yang bertanya, ia tidak mencukupi. Jawab Jabir, segantang air itu adalah mencukupi untuk orang yang lebih banyak rambut daripada kamu dan lebih baik daripadamu. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ada menyatakan bahawa hujan diturunkan mengikut had sukatan dan memerlukan masa yang lama untuk diimbus semula. Contohnya kelembapan atmosfera mengambil masa 12 hari untuk pengimbuhan semula. Air sungai mengambil masa 20 hari. Manakala air tanah mengambil masa beratus-ratus tahun. Daripada Jabir radhiyallahu an, daripada Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kamu dilarang membuang air kecil ke dalam air yang bertakung, iaitu air yang tidak mengalir. Dan larangan di sini dengan makna makruh, tetapi Imam Nawawi telah meriwayatkan bahawa ia memberi makna haram. Jadi untuk apabila cukup sukatan atau timbangan air sebanyak 2 kolah, maka air tidak dikira najis, melainkan berubah dari segi warna, bau dan rasa. Air yang tidak cukup atau kurang sukatan timbangan sebanyak 2 kolah dikira najis. Tidak kira sama ada berubah warna, rasa atau bau. Ukuran 2 kolah ini setelah diperkirakan adalah lebih kurang 216 liter. 216 liter. Jadi ukurannya ada disebutkan di sini, iaitu dalam bekas bulat lebar 19 inci, ataupun dalam bekas segi 4 75 cm lebar dan 75 cm dalam. Air mustakmal, air yang suci tetapi ianya tidak boleh menyucikan. Air ini digelar mustakmal kerana berubah dengan sesuatu yang suci. Air ini boleh diminum. Air yang diperoleh daripada mengangkat hadas adalah air basuh kali pertama daripada mandi atau wuduk yang wajib dan sudah jatuh daripada anggota badan. Air mustakmal daripada konsep najis ialah jika air itu tidak berubah dan tidak bertambah. Contohnya air tumbuhan dan buah-buahan seperti pucuk kelapa yang dibuat nira, air kopi atau air koko. Air yang bercampur, air yang berubah dalam konsep tidak boleh menyucikan ialah yang berubah disebabkan oleh benda asing yang suci yang bercampur ke dalam air seperti kayu gaharu. Cara menentukan hukum air yang bercampur dengan sesuatu yang sama rupanya. Pada bau hendaklah ditentukan dengan bau gaharu. Pada rasa hendaklah ditentukan dengan rasa delima. Pada warna hendaklah ditentukan dengan warna anggur. Jika berubah dengan cara ini, maka hukumnya air itu adalah mustakmal. Jika tidak, hukumnya adalah air mutlak. Bagi air yang bercampur, terdapat 2 cara air bercampur, iaitu air majawir. Cara majawir ialah apabila air yang berubah disebabkan termasuk ke dalamnya sesuatu yang dapat dipisahkan daripada air. Contohnya, air yang dimasuki sebatang kayu
cendana dan kayu itu boleh dipisahkan daripada air tersebut. Maka hukum air itu adalah air mutlak. Air mukhalid, cara mukhalid ialah apabila sesuatu benda yang masuk ke dalam air itu tidak dapat dipisahkan. Contohnya air yang dimasuki nila, maka hukumnya adalah mustakmal. Air muqayyad, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang mengubah salah satu sifatnya dari sudut segi warna, rasa dan bau, yang menyebabkan air itu tidak dipanggil air mutlak lagi. Qayyad terbahagi kepada dua, iaitu qayyad lazim. Qayyad yang tidak bercerai sehingga menjadikan berbeza langsung dari air mutlak seperti air kopi. Dan yang kedua adalah qayyad mushfaq. Qayyad yang bercerai iaitu tidak lazim bagi air seperti air hujan, maka ianya masih lagi dihukum sebagai air mutlak. Kemudian air musyammas, air yang terjemur di bawah panas matahari bagi negeri yang beriklim panas, hukum air tersebut hanya pada air yang diisi ke dalam bekas yang bukan emas dan perak. Walau bagaimanapun, air yang terdedah kepada pancaran sinaran matahari di negara kita tidak dihukum sebagai air musyammas yang makruh yang digunakan, kerana iklim kita di sini bersederhana dan tidak mencukupi syarat yang ditetapkan oleh ulama. Air mutanajis ialah air yang telah terjatuh najis ke dalamnya sehingga berubah warna, bau atau rasa, walaupun jika dicampur hingga kadar 2 kolah. Tetapi dikira sebagai mutanajis sekiranya ia tidak berubah sifat bau, warna atau rasa, tetapi tidak mencukupi 2 kolah. Sebaliknya, air tersebut tidak dikira bernajis apabila jatuh ke dalamnya haiwan atau bangkai haiwan yang memang tidak berdarah seperti semut. Contoh berikut tidak termasuk air mutanajis, iaitu termasuk bangkai najis yang dimaafkan dengan syarat tidak sengaja dicampakkan. Air atau bahan cecair yang lain yang najis, yang halus, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar walaupun daripada najis mughallazah. Air yang lebih daripada 2 kolah dengan syarat tidak berubah sifat air itu. Contoh bangkai binatang najis yang dimaafkan adalah lalat, kumbang, lipas, cicak dan binatang yang tidak mengalir darahnya jika dibelah atau dikoyakkan. Air qaid lazim ialah air yang ada kaitan dengan jenama lain untuk memperkenalkannya. Contohnya air kelapa, air tebu, air mawar, air kopi. Ya, air qaid lazim ini air yang suci pada dirinya, tetapi tidak sah digunakan untuk menyucikan yang lain. Hukum basuhan najis. Air basuhan najis dalam bahasa Arab, ghusala an-najashah, bermaksud air yang telah diguna untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, sama ada najis hukmi atau najis aini. Dalam menentukan hukum air basuhan najis tersebut, sama ada ia suci atau tidak, ulama mazhab Syafi'i membahagikan kepada 2, iaitu jika kadar air basuhan itu sedikit, hukumnya adalah najis kecuali apabila terdapat 3 syarat, iaitu tempat bernajis yang dibasuh itu suci, seperti tangan yang sebelumnya berdarah menjadi bersih setelah dibasuh, tidak berubah sifat air itu dari segi rasa, bau dan warna, tidak bertambah berat timbangan air basuhan setelah digunakan, iaitu sesudah diambil kira kadar yang dihisap oleh benda yang dibasuh dengan kadar kotoran yang keluar di dalamnya. Air basuhan najis yang sedikit yang sudah terpisah dari tempat
yang dibasuh masih dihukumkan suci selama mana memenuhi 3 syarat di atas. Tetapi ia tidak menyucikan untuk digunakan bagi mengangkat hadas. Kadar air yang sedikit menurut mazhab Syafi'i adalah kadar yang kurang dari 2 kolah. Manakala kadar air yang banyak adalah kadar yang sampai 2 kolah atau lebih. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud apabila sampai kadar air 2 kolah, tidaklah ia menanggung kekotoran. Hadis riwayat Abu Daud. Percikan air basuhan najis terkena pada pakaian atau tubuh badan. Percikan air basuhan najis terkena pada pakaian yang ingin dibawa solat atau terkena pada tubuh badan, maka dalam keadaan ini untuk menentukan adakah pakaian dan tubuh badan itu suci daripada najis atau tidak, berbalik kepada hukum basuhan air najis itu sendiri. Jika air tersebut terpercik dari air basuhan najis yang dihukumkan najis kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, maka pakaian tersebut dianggap bernajis dan tidak sah solat. Jika air yang terpercik dari air basuhan yang dihukumkan suci, maka pakaian yang terkena percikan air tersebut dihukumkan suci. Begitu juga dengan anggota tubuh badan yang terkena percikan tersebut. Pengertian najis. Tiap-tiap benda kotor yang membuatkan tidak sah solat jika ia hadir pada badan, pakaian dan tempat solat. Najis terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah yang keluar dari kubur dan dubur dalam keadaan cair atau lembut. Contohnya adalah tahi, air kencing dan air mani, anjing dan babi atau keturunannya. Yang kedua adalah yang keluar daripada saluran lain, contohnya muntah, liur basi. Yang ketiga, benda-benda lain yang telah ditetapkan najis. Contohnya najis yang telah ditetapkan hukumnya adalah darah, nanah, susu binatang yang tidak boleh dimakan, arak, anjing dan keturunannya, babi dan bangkai. Dan bangkai-bangkai yang tidak dihukumkan sebagai najis adalah mayat manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang. Konsep najasah. Konsep najasah dikolerasikan dengan konsep pencemaran kerana air yang bernajis adalah air yang tercemar. Bahagian daripada najis ni terbahagi kepada 3, iaitu najis mukhafafah, iaitu najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang hanya menyusui ibunya sahaja, tidak memakan atau meminum benda-benda yang lain. Cara menyucikan najis mukhafafah adalah basuh bahagian yang terkena najis dan lap. Percikkan air di tempat yang terkena najis, lap bahagian yang terkena tu dengan kain bersih sehingga kering. Kemudian najis hakiki, iaitu najis mutawassitah, najis sederhana. Segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur manusia atau binatang ataupun cair-cair yang memabukkan, bangkai kecuali mayat manusia, ikan dan belalang. Kemudian najis mutawassitah ni terbagi kepada 2. Yang pertama najis ainiyah, najis yang berwujud yang kita dapat lihat, seperti kotoran najis manusia atau binatang. Kemudian najis mutawassitah yang kedua terbagi najis hukmiyah, najis yang tidak berwujud, yang kita tidak nampak, dan segala kekotoran yang menghalang kepada solat, iaitu air kencing yang telah kering. Cara menyucikan najis mutawassitah itu basuhkan dengan air bersih sehingga hilang warna, bau dan najis tersebut.
basuh sehingga 3 kali dengan air mutlak. Kemudian najis mukhallazah, iaitu kategori najis yang berat seperti anjing dan babi. Cara menyucikannya adalah dengan bersihkan bahagian yang terkena najis, basuhan sebanyak 7 kali. Yang pertama daripadanya adalah menggunakan air tanah yang bersih. Menggunakan tanah yang bersih yang dicampur dengan air. Gunakan air mutlak untuk membuat basuhan seterusnya, iaitu sebanyak 6 kali. Sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, macam mana pula najis unggas dan tahi cicak? Jadi najis unggas dan tahi cicak ni tergolong dengan najis mutawassitah. Ianya berbahaya, membawa kepada penyakit, penyakit pernafasan, alahan kulit dan jangkitan penyakit. Kemudian hukum berkaitan taharah ini saya serahkan kepada sahabat saya, Muhammad Ashri. Okey, terima kasih Tuan Wan. Sekarang kita nak pergi kepada hukum berkaitan taharah klasik dan semasa. Jadi kita lihat sini, kalau perbincangan pertama adalah adakah hingus, kahak, peluh dan air liur kucing itu suci? Okey. Kalau kita lihat di sini bahawa cecair haiwan seperti hingus yang diyakini bukan keluar daripada perut dihukumkan suci mengikut syarak. Itu mengikut kategori haiwan. Sekiranya haiwan tersebut suci, maka cecair tersebut dihukumkan suci. Ya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa cecair yang terpisah daripada bahagian dalaman haiwan terbahagi kepada dua. Ya. Yang pertamanya ialah cecair yang tidak mengalami proses pengumpulan dan perubahan dalam perut, sekadar meresap keluar saja seperti air liur, air mata peluh, air hingus. Maka hukum dari cecair jenis ini berdasarkan hukum haiwan yang mengeluarkan cecair tersebut. Jadi jika haiwan tersebut dihukumkan najis, maka cecair tersebut juga najis. Jika keluar daripada haiwan yang suci, maka cecairnya juga dihukumkan suci. Ya. Yang kedua, cecair yang mengalami proses pengumpulan dan perubahan di dalam perutnya. Kemudian cecair tersebut keluar. Contohnya macam darah, kencing, tahik dan muntah, di mana kesemuanya dihukumkan sebagai najis, tidak kira sama ada ia keluar daripada haiwan yang boleh dimakan atau tidak. Ini merujuk pada Rawdah At-Talibin, Rawdatul Talibin. Ya. Begitu juga dengan bulu kucing yang terkena tempat solat atau pakaian yang kita gunakan untuk mengerjakan solat, tidak dikira sebagai najis. Perkara ini diperkuatkan oleh perbualan Abdul Rahman Ibn Sahar yang dikenali sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat menyayangi kucing. Ya. Menurut juga terdapat satu riwayat menjelaskan Abu Hurairah sentiasa mendampingi kucing untuk bermain-main dengannya. Dan ada kalanya kucing itu masuk ke dalam jubahnya yang besar, menyebabkan bulu-bulunya terlekat pada pakaian yang tidak menyebabkan ia bernajis. Namun, jika terdapat najis pada bulu kucing secara jelas dan nyata, maka pakaian yang terkena bulu itu dikira najis dan solat dengan pakaian berkenaan adalah tidak sah. Okey. Yang kedua adalah hukum berkenaan dengan tahi mata, tahi hidung, tahi telinga, air peluh, hingus, menelan kahak dan sisa makanan ketika solat atau puasa. Jadi menurut Dr. Ahmad Wifaq Mukhtar, pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia, mengatakan ada perselisihan pendapat dalam kalangan beberapa imam dan ulama terdahulu tentang keadaan menelan kahak dalam solat. Menelan kahak dikira makan ketika solat adalah tidak benar sama sekali, kerana menurut Syekh Ibn Utsaimin dalam Liqa Al-Bab Al-Maftuh 17.116, kahak suci tetapi bukanlah makanan dan minuman, tidak pula semakna dengan keduanya. Maka jika seseorang solat menelannya, solatnya tetap sah. Tetapi sebelum menelannya, terlebih dahulu kahak itu perlu diludahkan atau dikeluarkan di sapu tangan dan semacamnya. Jadi sayur dia dibuang dahululah, jangan ditelan. Ya.
Menurut pandangan Imam Syafi'i, meletakkan hukum menelan kahak ketika solat dalam dua keadaan, ya. Tidak membatalkan solat jika kahak hasil daripada batuk, sesema, berdehem atau perbuatan lain yang tidak sengaja dilakukan. Selagi mana ia belum sampai ke anggota mulut, iaitu masih berada pada had tekak si pelaku, kerana ia masih tidak keluar daripada anggota zahir. Jadi menelannya tidak akan membatalkan solat. Ya. Jika kahak tersebut berada di dalam mulut, maka menelannya adalah membatalkan solat. Gitu juga dengan aliran hingus yang keluar jika kita sesema. Jika disedutnya hingus tersebut masuk ke dalam kerongkong dan ditelan, tidak membatalkan solat. Tetapi jika hingus yang disedut itu melalui kerongkong, kemudian naik ke mulut, maka menelannya adalah membatalkan solat. Untuk mengelakkan daripada batal solat, eloklah kiranya disapu hingus itu. Hingus yang meleleh itu. Dan jika kahak, jika tidak ditelan, apa yang perlu dilakukan terhadap kahak atau hingus yang berada di dalam mulut seorang? Jadi Dr. Ahmad Wifaq menerangkan terdapat satu hadis tentang adab meludah kahak dalam riwayat Bukhari daripada Imam Malik bin Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW melihat ada kahak di dinding kiblat, dan baginda Rasulullah SAW berasa jengkel sehingga nampak tersirat pada wajahnya. Kemudian baginda SAW menggosoknya dengan tangan seraya bersabda, jika seorang daripada kamu berdiri solat, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Rabbnya, atau sesungguhnya Rabbnya berada di antara dia dan kiblat, maka janganlah dia meludah ke arah kiblat, tapi lakukanlah ke arah kirinya atau di bawah kaki kirinya. Ya? Kemudian Rasulullah SAW memegang tepi kainnya dan meludah di dalamnya. Setelah itu beliau membalikkan posisi kainnya lalu bersabda, atau boleh melakukan seperti ini. Ya. Jadi Dr. Ahmad Wifaq berpendapat berdasarkan hadis tersebut, Nabi SAW mengajar meludah ke kiri atau di bawah kaki kiri, kerana pada zaman dahulu Nabi SAW dan para sahabatnya solat di atas tanah. Ya. Berbeza dengan keadaan kita pada hari ini bersolat di masjid, di mana untuk meludah seperti itu mengganggu para jemaah lain. Jadi apa yang harus dilakukan berdasarkan pandangan ulama ialah sediakan tisu atau sapu tangan, lapkan hingus atau ludahkan kahak, kemudian masukkan kembali ke dalam poket baju atau seluar. Namun jika tidak ada tisu atau sapu tangan, maka boleh lapkan sisa kahak dan hingus yang keluar pada baju dan tidak akan membatalkan solat, kerana kahak atau hingus bukanlah najis. Sedang jika kita menjalani ibadat puasa, tidak disarankan untuk meludah dengan kerap. Ya, Dr. Ahmad Wifaq berkata, kerap menelan air liur tidak membatalkan puasa. Tapi jika seorang sengaja mengumpul air liur dalam mulut kemudian menelannya, perbuatan itu boleh membatalkan puasa, kerana ia dikira seperti meminum segelas air kecil. Segelas kecil air. Jadi hukum menelan sisa makanan yang sedikit ketika berpuasa dan menjalani ibadah solat menurut jumhur ulama tidak membatalkan puasa dan solat. Sedikit itu diumpamakan seperti serpihan biji cili yang suka dipisahkan dari air liur dan diludah, maka disepakati oleh ulama tidak membatalkan puasa dan solatnya jika tertelan. Hukumnya seperti menelan air liur sendiri yang suka untuk dielakkan. Tetapi jika sisa makanan itu banyak, boleh dipisahkan dari air liur dan diludahkan. Maka jika diludahkan, tidaklah membatalkan puasa dan solat. Jika ditelan, batallah puasa mengikut jumhur ulama. Menurut mazhab Abu Hanifah, batal puasa jika kadarnya melebihi sebiji kacang. Jika kurang daripadanya, menelan sisa makanan tersebut tidaklah membatalkan puasa tetapi makruh saja. Manakala tahi telinga, tahi hidung, tahi mata, peluh dan tahi lalat bukanlah najis dan sah wuduk sekiranya ia keluar. Kemudian melihat pada hukum minyak wangi beralkohol ketika beribadat dan menggunakan atau memakaikan alat solat yang mengandungi alkohol, adakah sah solat? Jadi pemakaian minyak wangi atau alat solat yang mengandungi alkohol adalah harus, kerana alkoholnya tidak diproses secara penapaian yang terkandung dalam arak dan minuman keras yang lain. Mana dia alkohol ini secara industri lah, ya, berdasarkan taklimat, pembentangan dan penjelasan yang disampaikan oleh pakar-pakar daripada Institut Pendidikan Produk Halal UPM, dengan mengambil kira keputusan-keputusan yang diputuskan dalam muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, telah membincangkan isu alkohol dalam makanan, minuman, pewangi dan ubat-ubatan
pada 14 hingga 16 Julai 2011 telah bersetuju memutuskan bahawa setiap minuman arak mengandung alkohol, walau bagaimanapun bukan semua alkohol adalah arak. Alkohol yang diperolehi daripada proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. Alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak hukumnya tidak najis, tapi haram, tidak boleh diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh. Makanan ringan yang diproses atau dibuat bukan tujuan untuk menghasilkan arak dan punya alkohol di bawah paras kurang daripada 1% adalah harus. Manakala minuman ringan dibuat daripada niat dengan cara yang sama seperti membuat arak, sama ada mengandungi banyak atau sedikit alkohol atau alkohol yang disuling, adalah haram diminum. Itu adalah hukum menggunakan minyak wangi beralkohol. Okey. Kemudian bagaimana hukum menggunakan tisu basah? Mengelap kotoran menggunakan tisu basah ataupun baby wipe. Umpamanya mengelap kemaluan bayi yang terdapat kotoran daripada air kencing atau tahi semasa menukar lampin atau pampers, terutama ketika bermusafir, mesti dielakkan kerana ia tidak menepati syarat-syarat penyucian sesuatu najis. Najis bayi iaitu bukan mukhafafah ini termasuk dalam kategori najis mutawasitah, yang mana syarat pembersihannya mesti menghilangkan ain dahulu, iaitu keseluruhan kesan-kesannya, bau, warna dan rasa. Syarat penyucian najis mutawasitah, jika melibatkan air sedikit, mestilah air itu bersifat mendatang atau curah ke atas najis, tak kira daripada mana arah sekalipun. Jadi benda yang najis tak boleh direndam dalam air yang sedikit, menyebabkan proses penyucian menjadi tidak sah, dan permasalahan ini telah diperbahaskan dalam kitab-kitab fiqh, antaranya takhirul sadibah, iaitu air itu hendaklah mendatangi bukan didatangi. Bermaksud air mendatangi itu ke atas najis, bukan sebaliknya. Kemudian syarat untuk menyucikan suatu benda daripada najis mutawasitah adalah air itu mestilah bersifat mengalir, seperti mana disebut dalam kitab Al-Yaqutul An-Nafis. Satu lagi syarat menurut mazhab Syafi'i adalah membersihkan suatu daripada najis dengan air mutlak, menggunakan air pipe dan sebagainya. Tak boleh menggunakan air bercampur dengan bahan lain seperti sabun, klorok dan seumpamanya. Kerana ini disebut dalam kitab Matan Al-Sijaq, jenis air yang suci tapi tak menyucikan, iaitu air musta'mal, dan air yang berubah sifatnya dengan bercampur dengan bahan-bahan suci. Jadi jelaslah menggunakan baby wipe ini atau tisu basah untuk membersihkan kotoran dan najis tidak menepati syarat-syarat tersebut. Kerana walaupun tisu itu basah, tetapi sifat air tidak mengalir ke atas benda yang bernajis. Tisu hanya sekadar basah dan sekiranya diperah sekalipun tidak dapat mengalirkan air. Jadi syarat lain yang tidak ditepati oleh baby wipe ataupun tisu basah ialah air yang digunakan bukan air mutlak. Air ini dah terdapat bahan kimia. Kemudian bagaimana dengan penggunaan air banjir? Penggunaan air banjir ketika banjir. Yang kita tahu sekarang ni fenomena banjir, adakah air banjir itu boleh digunakan? Jadi menurut kajian yang dibuat oleh Habibah Abdul Wahid dalam Second International Convention on Islamic Management 2015, mengatakan bahawa mangsa banjir boleh menggunakan air banjir dalam kadar keperluan sahaja. Serta air banjir itu syaratnya tidak dicemari dengan bahan najis, serta ancaman bahaya daripada kotoran ataupun daripada bakteria dan sebagainya. Jadi harus digunakan jika tiada kemudaratan untuk penggunaan air banjir ketika bencana. Dan kemudian, adakah boleh berwuduk dengan air daripada pendingin hawa? Jadi daripada mufti wilayah mengatakan bahawa air mutlak, air pendingin hawa ni adalah air mutlak dan boleh bersuci selagi mana tidak tercemar dengan najis atau perkara yang boleh merosakkan dia. Jadi itulah isu kontemporari dan juga klasik yang telah dibincangkan dalam bab hukum taharah air ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat buat daripada kajian ini adalah air ataupun al-ma' ni dilafazkan sebanyak 63 kali dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai individu Muslim, kita perlu sedar bahawa air mutlak sangat penting sebagai medium praktik penyucian diri daripada hadas. Seperti mandi bersifat maknawi dan wuduk yang bersifat majazi dan maknawi yang menjadi syarat ibadat tertentu. Islam juga menekankan aspek taharah dan bersuci
yang menjadi asas kepada penyempurnaan ibadat seperti solat dan lainnya. Dari segi kebersihan diri, Islam menggalakkan bersiwak, mandi dengan meratakan air ke seluruh badan untuk mengangkat hadas. Keharusan bertayamum bila ketiadaan air serta anjuran untuk menyimarkan air. Jadi pengetahuan kita lah mengenai hukum air serta taharah ini dapat mendidik jiwa seorang muslimin supaya berdisiplin dalam menjaga kebersihan zahir serta diharapkan supaya ini menjadi titik tolak kepada pembersihan jiwa secara batin untuk mencapai keredaan Allah SWT. So sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ya.